Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini cikgu akan masuk sambung dengan persoalan apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangent. Okey, cikgu masuk yang ni lah. So, bagi satu segitiga bersudut tegak, sebelum ni kamu dah tahu bahawa sinus itu sisi bertentangan per dengan hipotenus. Okey, kosinus adalah sisi bersebelahan per dengan hipotenus. Tangent sisi bertentangan per dengan sisi bersebelahan. Okey, kamu dah belajar ketiga-tiga rumus ini. Jadi, persoalannya di sini, tahukah kamu bahawa ketiga-tiga nisbah trigonometri ini dia berkaitan antara satu sama lain. Okey, jadi tangent ialah nisbah sinus kepada kosinus. Okey, dalam erti kata lain, okey, tangent ialah nisbah sinus kepada kosinus, bermaksud tangent ini dia adalah nisbah bagi sin kepada kosinus. Itu maksud dia. Okey, nisbah sinus kepada kosinus. Okey, nisbah sinus kepada kosinus. Dalam bentuk nisbah dia akan jadi macam ni lah. Dalam bentuk nisbah dia akan jadi tan itu sin nisbah kosinus. Sin, dia adalah nisbah sinus kepada kosinus. Okey, ataupun dia akan jadi sin per cos. Okey, akan jadi sin per cos. Okey, kita fokus pada rajah di bawah ni. Okey, kita fokus pada rajah di bawah. Okey, rajah bawah ni kamu ada rajah PQR, di mana di sudut P ini adalah sudut tegak. Okey, PQ nilainya Y. Okey, PQ nilainya Y. Okey, PR nilainya X. Okey, hipotenus adalah 1. So, RQ adalah 1. Sudut kamu di Q, labelkan sebagai theta. Okey, kita labelkan sebagai theta. Okey, kalau kamu tengok, kamu tahu sin theta. So, daripada sudut ini. Di manakah hipotenus? Hipotenus adalah RQ. Daripada sudut theta ni, hipotenus adalah RQ. Okey, bertentangannya siapa? Ini akan jadi tentang lah. Okey, ini akan jadi tentang. Okey, yang ini akan jadi sebelah. Okey, so diketahui, kamu tahu bahawa sin theta, sin sama dengan tentang per sebelah. Okey, sin sama dengan tentang per sebelah. Sin tentang per sebelah. Tentang per sebelah. Sin sama dengan tentang per hipotenus. Okey, sin sama dengan tentang per hipotenus. Okey, sin sama dengan tentang per hipotenus. Jadi kamu tahu, ingat sin sama dengan tentang per hipotenus. Saya takut hantu. Sin sama dengan tentang per hipotenus. So, kamu tahu sin. T ini, okey, tentangnya berapa? X. Okey. Hipotenusnya berapa? 1. Jadi, X per 1 sama dengan X. Maka, sin theta nilainya sama dengan X. Okey. Maka, sin theta nilainya sama dengan X. X per 1, jawapan dia X. Okey, apa-apa bahagi dengan 1 adalah nilai dia balik. Jadi, X per 1 adalah X. X bahagi 1, X. 2 bahagi 1, 2. 3 bahagi 1, 3. 15 bahagi 1, 15. So, dalam kes ini, X bahagi 1, nilainya adalah X. Sebab itu, sin theta sama dengan X. Okey, next. Cos theta. Cos theta. Cos kamu tahu, kalau saya hantu. Cos sama dengan S
H. Okey, cos sama dengan S per H. S itu sebelah, H itu hypotenuse. Kalau saya hantu, okey, rujuk pada rajah, sebelahnya adalah Y. Okey, sebelah adalah Y. Betul lah kat sini, sebelah adalah Y. Hypotenuse adalah 1. Okey, hypotenuse adalah 1. Jadi, Y per 1 sama dengan Y. Maka cos theta sama dengan Y. Cos theta sama dengan Y. Okey, daripada A dengan B ni, kamu akan dapat tangent. Okey, kamu akan dapat tangent. Sebab kamu tahu kat sini, tangent theta. Tangent theta. Tangent. Tak takut sangat. Tak takut sangat. Tangent sama dengan tentang per sebelah. Okey, siapakah tentang dalam kes ini? X. Okey, tentang adalah X. Okey, sebelah adalah Y. Jadi, tangent theta sama dengan X per Y. Okey, X per Y. Okey kelas, kalau kamu tengok dekat sini, daripada penyelesaian kamu A, B, C tadi, tangent theta X per Y. Dalam kes ini, X ini sama dengan siapa? Sin theta. Y ini sama dengan siapa? Cos theta. Betul? Sebab Y sama dengan cos theta. X sama dengan sin theta. Jadi ganti masuk. Okey, ganti masuk. X sama dengan sin theta. Y sama dengan cos theta dalam persamaan tan theta ni. Sebab itu dia akan jadi macam ni. Okey, tangent. Asal dia macam ni. Okey, asalnya seperti ini. Tan theta sama dengan X per Y. Tapi disebabkan X ini sama dengan sin theta, Y sama dengan cos theta, gantilah. Jadi tan theta sama dengan X berapa? Sin theta Y cos theta. Okey, dia akan jadi macam ni. Asalnya adalah seperti, asalnya tadilah tan theta sama dengan X per Y. Okey, bila kamu ganti masuk X itu sama dengan sin theta, Y sama dengan cos theta, jadi tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Okey, boleh? Boleh? Okey. Next, kita tengok pada contoh 6. Okey, contoh 6. Dia bagi nilai sin theta, okey. Dia bagi nilai sin theta 0.6. Cos theta 0.8. Hitung nilai tangent theta, tan theta. So, kamu tahu tadi, kamu dah buat dah. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. So, ganti masuk nilai sin tadi. Sin tadi 0.6. Okey, ganti masuk sini. Cos theta 0.8. So, kamu akan dapat inilah 0.6 per 0.8. Okey, permudahkan dapat 3/4. Okey, tekan kalkulator dapat 3/4. Jawapan akhir kamu akan dapat 0.75. So, tan theta sama dengan 0.75. Okey, boleh? Ada masalah? Macam mana dia dapat 3/4 ni? Kalau kamu tekan kalkulator 0.6 bahagi 0.8, dia akan bagi 3/4. Okey, cara panjang je 0.6 ni 0.6 darab dengan 10. 0.8 darab dengan 10. So, akan dapat 6/8. Permudahkan akan dapat 3/4. Okey. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, straight away akan dapat 3/4 dalam perpuluhan 0.75. Kenapa kena bagi perpuluhan? Sebab soalan dia bagi perpuluhan. Dalam soalan dia bagi nilai sin perpuluhan, nilai cos perpuluhan. Jadi nilai tannya akan perlu diberikan dalam bentuk perpuluhan lah. Okey. Tapi tak kisah, kalau ikutkan dari segi pemarkahan, tak kisah sama ada pecahan atau perpuluhan, asalkan dia adalah nisbah, dia adalah nilai yang terendah. Nilai yang terendah.
Boleh? Okey, kelas. Okey, next kita sambung dengan contoh 7. Okey, contoh 7. Dia bagi sin theta 3/8. Okey. Sin theta 3/8 tan theta 3 per punca kuasa 2/55. Jadi kamu ada ni, ikut rumus ni lagi. Tan sin cos. Tan sama dengan sin per cos. Okey. Tan sin cos. Tan sin cos. Tan sama dengan sin per cos. Jadi tan yang masukkan nilai, tan dia bagi tadi 3 per 55, punca kuasa 2/55. Kemudian sin dia bagi 3/8. Okey, cos theta kamu tak tahu. Okey, cos theta kekalkan sebagai cos theta lah. Okey, kemudian selesaikan, jadikan cos theta sebagai perkara rumus. Okey, perkara rumus ni darab silang kan. Okey, jadi cos theta akan berada di sebelah kiri, 3 per punca kuasa 2/55 akan berada di sebelah kanan. Okey, dia akan bawa ke bawah lah. Boleh? Okey, yang ini diselesaikan dapat 55/8 ni macam mana? Okey, ini 3/8 bahagi 3 per punca kuasa 2/55. Okey, bahagi ini tukar kepada darab. So, akan dapat 3/8 darab. Bila tukar pada darab, penyebut dengan pengangka selepas itu berubahlah kedudukan dia. Kemudian baru kamu boleh permudahkan. So, kamu akan dapat punca kuasa 2/55/8. Okey, tinggal saja dalam bentuk yang ini. Jawapan dia tinggal saja dalam bentuk ni. Tak ada masalah. Boleh. Okey, tak semestinya bagi dalam perpuluhan sebab akan jadi nilai besar ni. Tak besar ataupun kecil lah ni. Panjang. Jadi tinggalkan dalam punca kuasa 2/55/8. Okey, contoh 8. Okey, contoh 8. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Okey, yang ni. Kita kena guna sudut ni. Gambar rajah ni. Kita akan pakai gambar rajah ini. Gambar rajah bawah ni. Okey, dia bagi segitiga bersudut tegak PQR. Diberi bahawa PR 20 cm. Sin QPR. Okey, ini fakta dia pertama. Panjang PR 20 cm. Sin QPR. Sin QPR. QPR. So, sudut duduk di sini lah. Okey, ini dia punya sudut dia. 3/5. Kamu kena ingat, dia bagi ni sin tau. Kamu tahu sin, saya takut hantu. Okey, jadi sin 3 ini adalah tentang, 5 ini adalah hipotenus. Boleh? 3 adalah tentang. So, sin, sudutnya di sini. Okey, sudutnya di sini. Tentangnya siapa? Tentangnya QR. Okey? Okey, dia kata tadi 3. Kemudian, hipotenus ni berapa tadi? 5. Hipotenus mana? Dalam sudut segitiga bersudut tegak ini, hipotenus yang bertentang dengan sudut tegak. Jadi sinilah hipotenus dia. PR. So, sini hipotenus dia. So, hipotenus dia sama dengan 5. Okey, kelas. 5 kali berapa dapat 20? 5. Sebab panjang sebenarnya 20. Okey, dalam maklumat dia bagi 5. 3/5. Jadi kat sini kamu tahu ada 5. So, 5 kali berapa dapat 20? 5 kali 4. Okey, bila sisi ini kali dengan 4, maka 3 ini pun perlu kali dengan 4. Okey, jadi kamu akan dapat QR ni 12 lah. Betul? Okey, ni cikgu keluarkan dulu maklumat dia. Boleh? Okey, hitung panjang QR. Okey, dia suruh kira panjang QR. Sama macam cikgu explain tadi. Okey, dia bagi sin QPR 3/5. Okey, 3/5 dia bagi tadi. Ini dia bagi ni. Dia bagi 3, dia bagi 5. Okey, 3/5. Kita tahu daripada sudut sini
3 itu tentang, 5 itu hypotenuse. Okey, so dia bagi QR per PR. Kamu tahu dia punya rumus, saya takut hantu, sin bersama dengan tentang per hipotenus. Okey, tentang dia adalah QR. Okey, hipotenus dia adalah PR. Okey, jadi sama dengan rubuh yang ini. Sin ini tadi berdasarkan sisi. Okey, berdasarkan sisi. Sisi mana? Tentang dia siapa? QR. Hipotenusnya siapa? PR. Okey. Sama dengan 3/5 ini nilai yang dia bagi tadi. So, kamu hanya gantikan sin saja. Sin ini tentang hipotenus. Okey, sama dengan nilainya tadi 3/5. Kemudian ganti masuk. QR tahu tak berapa? Tak tahu. Okey. So, kamu tinggalkan sebagai QR. PR, berapa dapat? 20. Okey, kemudian buat darab silang. Darab silang lah. Okey. Buat darab silang, kamu akan dapat 3 kali 20 bahagi 5. Jawapan dia 12 cm. Jalan kerja dia macam ni. Okey. Ini yang cikgu nak tunjukkan tadi. Jalan kerja dia. Yang ni sama tak dengan cikgu buat nisbah tadi. 5 kali berapa dapat 20? 5 kali 4. Jadi kalau sisi ini kali dengan 4, sisi yang lain pun perlu kali dengan 4. Dalam kes ini QR kamu ada 3. Sudah dengan 4, kamu akan dapat 12. Okey, guna jalan kira ini. Okey, jalan kerja dia seperti inilah. Seperti di sini. Okey, jalan kerja dia menggunakan darab silang. Okey, darab silang. Boleh? Darab silang. Okay, next. B. Soalan minta cos sudut QPR. Okay, dia nak cos. Cos adalah apa? Cos sebelah per hipotenus. Sebelah kamu PQ. Sekarang ni kamu ada tak nilai PQ? Tak ada. Jadi kamu kena guna teorem Pythagoras untuk dapatkan nilai PQ. Ini teorem Pythagoras. Okey, dengan menggunakan teorem Pythagoras, kamu akan dapat PQ sama dengan 16 cm. Okey, maka cos sudut QPR, okey, kamu ada tadi sebelah dia. Inilah sebelah tadi, PQ per PR, ni hipotenus dia. Okey, so gantikan. Kalau segitiga itu dia bagi setiap bucu tu ada label huruf. Okey, namakan garis itu dengan huruf tu. Kalau kata macam tadi, sebelah dia adalah PQ. Ni, P dengan Q. So, nama dia adalah PQ. Hipotenus sebelah dia namanya PQ. Hipotenusnya namanya PR. Okey. Okey. So, PQ tadi kamu dapat 16. PR 20. So, 16 per 20 kamu akan dapat 4/5. Boleh? Boleh? Faham? Jelas? Okey. Ada masalah? Cikgu harap kamu tak ada masalah untuk contohnya sebab bab ni agak mudah sikit. Kamu hanya belajar tiga rumus sahaja. Okey. Next kita masuk kepada contoh 9. Okey. Next kita masuk kepada contoh 9. Okey. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. PQT dan RQS diberi bahawa PQR dan STQ ialah garis lurus. Okey, PQR dan STQ ialah garis lurus. Hitung nilai cos X. Okey, so kamu ada ni. Kamu tahu tu sudut tegak. Okey. Kamu tahu garis lurus. Okey, hitung nilai cos X. Cos kamu tahu. Kamu akan ingat dulu dalam kepala. Cos sama dengan sebelah per hipotenus. Okey. So, daripada X ini di manakah sebelah dia? Sini. Okey.
Di manakah hypotenuse dia? Sini. Okey. Kemudian dia nak cos X RQ per SR. Inilah. Okey. Dalam bentuk rumus dia ni. Cos X sama dengan RQ per SR. Okey. So sekarang ni kita nak tentukan nilai RQ. Dalam soalan ni dia minta kamu tentukan nilai RQ terlebih dahulu. Okey. Terdapat nilai RQ. So, kamu ada 13, 12. Nak dapatkan RQ ni, dapatkan nilai RQ ini, kamu kena tahu SQ. Jadi, untuk tahu SQ, kamu kena tahu TQ. Dapat TQ, kamu akan dapatlah SQ. Sebab apa? Sebab TQ, pasal panjangnya sama dengan ST. Okey. TQ panjangnya sama dengan ST. Jadi untuk dapatkan panjang SQ, ST tambah dengan TQ. Sebab ST dengan TQ ini adalah panjangnya sama. So kita dapat TQ dululah. Okey. Kita perlu cari TQ dulu. Dalam kes ni kita cari TQ dulu. Okey, TQ sama dengan 13 kuasa 2. Dia guna teorem Pythagoras 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Punca kuasa kan. So, kamu akan dapat TQ ini 5 cm. So, di sini TQ adalah 5 cm. Jadi, TQ sama dengan ST. Jadi, sini pun 5 cm lah. Maka, SQ akan dapat 10 cm. Di sini. SQ 10 cm. Dalam kerja dia bagi SQ adalah 2 kali TQ. Kenapa 2 kali TQ? Sebab ST sama dengan TQ. So, sebab tu dia kata 2 kali TQ. So, TQ ini berapa? TQ tadi 5. Kamu dah kira kan? Pada yang first ni, TQ ni adalah 5. So, 2 kali 5 jawapannya 10. Okey. Kemudian, RQ. Baru boleh kira RQ menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Dah ada SQ. So, 26 kuasa 2. Okey, 26 kuasa 2. Tolak dengan 10 kuasa 2. Ni. 10 kuasa 2. Dapatlah punca kuasa 2, 5, 7, 6. Jawapannya 24 cm. So, RQ adalah 24 cm. Jadi, barulah boleh tentukan cos. Okey, cos X. Cos X adalah RQ per dengan SR. Jadi, cos sama dengan RQ per SR, di mana RQ tadi kamu dapat 24. SR yang diberi pada rajah 26. Okey, permudahkan. Dapatlah 12 per 13. Boleh? Okey. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Setakat ini dahulu kita punya pembelajaran. Kita akan sambung pada bahagian yang seterusnya. Terima kasih.